Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada minggu ini untuk meneruskan kelas kita, itu kelas tajwid ya, musyafahah. Dan sebelum kita meneruskan kelas pengajian kita, marilah kita bersama-sama untuk menghadiahkan umul kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khusus untuk ibu-ibu dan ayah-ayah kita sama ada yang ada ataupun yang telah tiada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Hari ini siapa giliran siapa untuk membaca doa? Tak ramai lagi, tak apa saya baca Ustazah, tak ramai lagi kan? Boleh, silakan. Tak ramai lagi. Ramai dah tu 11 orang. Okay. So, dengar tak Ustazah? Dengar, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma azim rabbatana fil Qur'an wa aj'alhu lana nuran li absarina wa shifaa'an li sudurina wa zihaban li humumina. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa syaqqil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatihi wa qawwina ala ta'atika ana al-layli wa atrafan nahar wa ahsyurna ma'an nabiyyi wa alihi akhyar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Segala puji-puji bagi Allah, penguasa sekalian alam. Selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda serta yang mengikut petunjuknya hingga hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rangsangkan minat kami sepenuhnya kepada Al-Quran dan jadikanlah ia sebagai cahaya bagi penglihatan kami, keresahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi dengannya lidah kami, ceriakan dengannya wajah kami, kuatkanlah dengannya tubuh kami, beratkanlah dengannya timbangan kami, dan anugerahkanlah kami bacaan yang paling sempurna, dan kuatkanlah kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepadamu, serta kumpulkanlah kami bersama para nabi dan keluarga terpilih. Dan segala kepujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mulakan itu surat berapa 340. Tidak, itu Quran. Tajwid. Ikhwah hakiki kan? Ya. Minggu lepas kita ikhlas, hari ini kita masuk ke dalam ulang kaji ikhfa hakiki. Ya. Okey, alhamdulillah. Seperti mana ada soalan siapa yang nak tu? Siti Salbiah ke Fazia?
yang dia tanya idgham kamil tu saya dah forwardkan dalam grup nampak Ada. ada kan? Dan bukan Raida ke tanya? Oh, Tak bukan. ingat, tak tahulah siapa-siapa tapi saya dah forwardkan jawapannya ke dalam itu dalam grup lah, baca situlah, klik kat situ dapatlah ya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, pagi ni kita akan meneruskan ulang kaji kita iaitu ikhfa hakiki. Ya. Apakah yang apakah pengertian ikhfa? Mula-mula kita tengok dulu ikhfa. Dari segi bahasa, ikhfa berarti sembunyi. Sembunyi. Apa pula yang kita sembunyi itu? Ya, kita tengok. Hakiki berarti berlaku dengan sebenar-benarnya. Yang hakiki lah, selalu kita bercakap yang hakiki, maknanya yang benar-benar. Dari segi istilah pula, ikhfa bermaksud membuat sebutan pertengahan di antara sebutan izhar dan sebutan idgham beserta dengung. Okey, boleh faham. Maknanya kita mensembunyikan nun mati atau tanwin ke dalam huruf selepasnya. Iaitu huruf selepasnya itu ialah huruf ikhfa lah. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Huruf ikhfa ada 15 huruf ya. Ada 15 huruf selain daripada huruf izhar, selain daripada huruf idgham dan selain daripada huruf iqlab. Tu dia huruf yang tinggal itu adalah huruf ikhfa. Ya. Ini ulangan ni sebab dah buat dah minggu lepas 1 dan 7. Yang mana dah buat? Dah ikhfa ni dah Bulan kita dah buat. Ada soalan. Oh, ikhfa dah sudah dah. Ya. Oh, okey, alhamdulillah. Oh, yang kita buat kubra sugra tu kan? Ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih ingat. Okey, saya pula tak catat. Selalu saya catat. Okey, so hari ni apa pula jadinya? Soalan nak ulang apa nak sambung pada Tak apa. Hari ni kita sambunglah ya. Hamzah Wasol. hukum min sakinah nak. Hukum mim sakinah. Kita ikut buku ni. Biar kita khatam buku ni ya. Min sakinah lah. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, silap ya. Nasib baik ada Datuk Puteri ingatkan ya. Okey, hari ini kita pergi bab 3 iaitu hukum mim sakinah. Dia pun sikit je. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Okey, hukum mim sakinah terdapat 3 hukum bagi mim sakinah. Apabila bertemu dengan huruf-huruf Al-Quran iaitu huruf hijaiyah seperti dalam gambar rajah. Siapa yang ada buku tengok gambar rajah lah. Jadi mim mati bertemu dengan huruf-huruf yang hukum izhar syafawi, maka jadilah dia izhar syafawi lah. Iaitu apa dia huruf dia? Mim mati bertemu dengan selain pada mim dan ba. Itu izhar. Izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf-huruf huruf ba, maka ialah ikhfa syafawi. Di antaranya yang dengung ini satu je huruf dia, ba. Dan mim mati bertemu dengan mim, maka mendapatkan idgham syafawi. Idgham syafawi ya. Okay. Kalau kita setengah kita panggil idgham mimi. Kita orang kampung panggil idgham mimi ya. Jadi inilah dia idgham syafawi ataupun idgham mislain boleh ya. Apakah pengertian mim sakinah? Mim sakinah ialah mim yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai mim mati ataupun mim sukun ya. Mim sakinah mempunyai ciri yang sama seperti nun sakinah kerana kedua-duanya memiliki suara yang keluar dari pangkal hidung. Mim dengan nun ni duduk keluar daripada pangkal hidung. Baru dia bunyi dengung. Okey, iaitu apa nama rongga hidung dipanggil dalam masa tajwidnya ialah khayshum ya. Yang mengeluarkan suara dengung atau sifat gunnah sebagai suatu ciri yang mesti ada pada mim dan nun sakinah. Ya, walaupun dia tak ada sabdunya tapi dia punya azalinya ialah
dengung. Mim nun ni ya. Okey. Ulama mendefinisikan mim sakinah sebagai mim yang tidak berbaris dan ia boleh didapati bertemu dengan kesemua abjad huruf-huruf Al-Quran kecuali 3 huruf mad. Kesemua hukum mim sakinah dikaitkan dengan perkataan syafawi. Ya, sebab mim tu duduk kat mulut, syafawi lah. Duduk kat bibir ya. Yang bermaksud bibir kerana huruf mim itu adalah huruf yang keluar dan melalui pertemuan 2 bibir. Kalau mim tu mesti 2 bibir yang ambil peranan. Ya, nak sebut mim kena 2 bibir yang bekerja kuat. Mim. Gitu. Sila rujuk tentang pengertian dan maksud idgham, ikhfa dan izhar dari segi bahasa dan istilah secara terperinci daripada penjelasan yang telah pun dihuraikan dalam hukum nun sakinah dahulu. Jadi kita boleh tengok balik belakang lah. Ya. Dia sama dengan nun sakinah ni. Okey, pertama kita pergi dekat idgham syafawi. Idgham syafawi ya. Pengertiannya idgham syafawi dari segi istilah berarti menggabungkan mim sakinah ke dalam mim berbaris beserta dengung. Hurufnya satu huruf saja mim ni. Mim idgham syafawi satu huruf saja iaitu mim. Mim bertemu mim. Contoh-contoh. Contoh idgham syafawi ditemui dalam 2 perkataan saja iaitu mana dia? Lahumma. Tu ya. Lahumma. Okey, lagi satu. Lahumma istata'tum min quwwah dalam surah Al-Anfal ayat 60 ya. Situ ada 2 tempat iaitu tummin dengan lahumma. Okey. Dan Allazi at'amahum min ju'. Itu juga ya, mim bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim yang bersabdu. Dan yang seterusnya wa amanahum min khauf. Itu dia ya. Mim mati bertemu dengan mim dalam surah Quraisy ayat 4. Okey, dan seterusnya qala lahum Musa. Tu ya. Tu yang lagi satu apa dia? Ma antum mulqun. Syu'ara ayat 43. Mim bertemu dengan mim juga ya. Cara bacaan dia seperti saya baca tadilah. Nanti kita lepas seorang kita akan bacakan. Cara bacaannya, apabila mim sakinah bertemu dengan huruf mim yang berbaris, maka hendaklah dimasukkan suara mim sakinah itu ke dalam mim yang berbaris dengan disertai dengung. Mesti dengung lah. Ya. Ini dapat dipastikan dengan merapatkan kedua bibir dengan sempurna dan ditekan udara ke pangkal hidung untuk menyempurnakan dengung mim sakinah itu dengan kadar 2 harakat. Okey ya. Okey. Apakah tanda-tandanya? Idgham syafawi bagi mim sakinah dapat dikenal dengan melihat mim sakinah itu tidak punya sebarang tanda. Tak ada apa-apa tanda, kosong je. Itu maknanya kena dengunglah tu. Ya. Dan diikuti dengan mim yang berbaris yang datang selepasnya mempunyai tanda tasdid. Ya, mesti ada bertanda sabdu. Tasdid ataupun bersabdu, ya. Mim yang mati selepasnya tu. Apa sebab idgham ya? Suara mim sakinah yang digabungkan ke dalam mim yang berbaris kerana kedua-dua huruf ini adalah bertemu dari huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya. Kalau dah mim tu satu makhraj yang sama dan sifat yang sama, hurufnya pun sama, mim. Cuma satu mati, satu ada baris. Okey.
Dan nama lain dia mutamasilain, dia kata ya, mutamasilain ataupun mislain. Okey, penamaan. Hukum ini dinamakan idgham kerana penggabungan mim ke dalam mim yang kedua, dan dinamakan syafawi kerana kedua-dua huruf ini adalah dari makhraj bibir. Ya. Itu dipanggil syafawi. Syafawi itu bibir lah. Okey, idgham syafawi juga dinamakan idgham mislain saghir. Dia sinonim dia idgham mislain saghir. Kalau nak jawab soalan, ya, idgham mislain saghir pun betul, idgham syafawi pun betul. Ya. Dan idgham mutamasilain pun betul. Ya. Oleh kebanyakan ulama kerana perkataan mislain bermaksud dua huruf yang serupa. Perkataan saghir pula bermaksud huruf pertamanya sukun, huruf keduanya ada baris. Jika idgham ini dinamakan dengan idgham mislain saghir, maka ia bermaksud menggabungkan suara mim sukun ke dalam mim berbaris. Dinamakan dengan saghir kerana terdapat juga idgham yang kabir. Bila sebut saghir adalah kabirnya. Bila sebut kabir adalah surahnya. Lagu tu. Ya. Iaitu menggabungkan dua huruf yang serupa makhraj dengan keadaan kedua-duanya berbaris, seperti menggabungkan perkataan ya'lamu ma. Ya'lamu ma. Itu semuanya ada baris. Yang dibaca secara idgham seperti ya'lam ma. Boleh ya. Tetapi idgham seperti ini hanya diamalkan oleh bacaan riwayat Suzi dan dari qiraat Abu Amir. Kita kalau kita belajar qiraat, kita tahulah, ya, dia akan baca lagu tu, ya. Okey. Dan tidak dibaca oleh semua qira'. Tak samalah. Kalau haf langsung tak samalah, ya. Kita baca riwayat haf. Maka kerana itulah penamaan idgham ini dengan idgham syafawi adalah lebih baik berbanding dengan menamakan dengan idgham mislain saghir. Kerana penamaannya dengan mislain saghir akan melibatkan perbincangan ilmu qiraat yang tidak diketahui ramai. Jadi ramai ini saya rasa sahabat-sahabat pun dah kenal lah qiraat-qiraat ni, ya. Imam qiraat, ya. Kenal ke? Ada yang ambil syubah, yang qalun, warsyun ada? Ada ya? Ya? Tak ada Ustazah, baru belajar yang satu ni. Satu ni je. InsyaAllah bila habis ni boleh je belajar qiraat. Ya? Qiraat yang lain. Okey. Ianya dinamakan mislain saghir bagi huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris yang bermaksud kecil. Kerana idgham seperti ini ditemu dalam jumlah yang kecil berbanding dengan mislain kabir yang amat besar jumlahnya dalam Quran, ya. Jadi banyak dalam Quran tu. Itulah cerita idgham syafawi. Ya. Jadi kita ambil satu-satu je lah. Ke nak ambil 3 sekali? Senang je. Nak cerita 3 sekali. Dalam masa 10 minit lagi, ya. Alhamdulillah. Kita pergi ifad syafawi. Ifad syafawi satu je, senang. Pengertian ifad syafawi dari segi istilah, ifad syafawi bererti menyembunyikan sebutan mim sakinah beserta dengung. Hurufnya satu saja, iaitu ba. Contohnya ialah tarmihim bihijarah. Ya, tarmihim bihijarah. Satu je. Apa saja bunyi-bunyi? Okey. Dan yang lain-lain saya sebut satu je. Cara bacaannya, bacaan ikhfa syafawi ialah dengan cara menyembunyikan sebutan mim sakinah, iaitu dengan melafazkan sebahagian hurufnya sahaja. Ya. Cara bacaannya itulah dia. Sama seperti cara bacaan iqlab pada hukum nun sakinah yang lalu, iaitu dengan tidak merapatkan kedua bibir
tetapi direnggangkan sedikit semasa melafazkan mim sakinah. Ini supaya mim tidak dilafazkan dengan sempurna. Maknanya dia tidak sempurna lah. Idgham apa yang tidak sempurna? Dan dilepaskan udara ke pangkal hidung untuk mengeluarkan suara dengung. Okey. Tanda-tanda. Ikhfa syafawi bagi mim sakinah dapat dikenal dengan melihat mim sakinah itu tidak punya tanda. Ya, tanda-tanda. Yang dengung-dengung ni semua tak bertanda sebenarnya ya. Okey, sebab ikhfa. Apa sebab ikhfa? Huruf mim dibaca secara ikhfa apabila bertemu dengan ba kerana kedua-dua huruf ini adalah sejenis. Iaitu sama pada makhraj ya dan bersamaan pada kebanyakan sifat. Ya. Sifatnya kebanyakannya sama. Cuma bezanya qalqalah aja. Ba qalqalah ya. Apa ni? Di samping itu pula adalah suatu yang sukar untuk melafazkan suara izhar semata-mata atau idgham semata-mata. Maka hukum yang paling tepat baginya ialah ikhfa. Kalau kita nak buat izhar pun tak jadi juga sebab ba bukan huruf izhar, huruf halqi ya. Nak buat idgham tak boleh juga, ba bukan huruf halqi, bukan huruf yamnu, tidak ada pun dalam huruf-huruf idgham ya. Okey. Jadi akhirnya ialah antara izhar dan idgham. Okey. Perhatikan penjelasan makhraj dan sifat di atas tadi. Okey. Makhraj dua bibir iaitu mim dirapatkan. Ba dua bibir dirapatkan juga tapi dia tak rapat terus menerus macam mim ni dia terus rapat mim. Kalau ba mula rapat ba. Lepas mula rapat nak sebut ba tu je yang rapat bibir. Ba. Dia buka kan. Maknanya dia tutup dan buka. Kalau mim tutup. Mim. Okey. Itu beza dia. Apa sifat dia? Dari segi sifat, dari segi sebutan macam saya cakap tadilah. Yang mim tutup, yang ba tutup dan buka. Dua-dua dia bolot. Okey. Mim apa dia sifat dia? Ialah sifat dia jahar, tawasud, istifal, infitah, izlaq dan gunnah. Ba sifat dia jahar sama ya. Jahar sama. Yang mim ada tawasud, ba tak ada tawasud. Jadi dia syiddah. Istifal sama, infitah pun sama, izlaq sama, gunnah tak sama. Dia kalau mim gunnah, kalau ba qalqalah. Itu beza dia. Bezanya cuma ba ada sifat syiddah dan qalqalah, mim ada sifat tawasud dan gunnah. Selainnya itu semuanya sama sifat dia. Okey. Penamaan. Hukum ini dinamakan ikhfa kerana huruf mim sakinah yang disembunyikan sebutannya. Dinamakan syafawi kerana kedua-dua huruf ini keluar daripada makhraj bibir. Kita pergi kepada yang ketiga iaitu izhar syafawi. Sebab dia punya cabang mim mati ini mengeluarkan 3 hukum iaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi dan idgham syafawi. Jadi kita perhabiskanlah. Sarah, Kak Sarah. Ya? Minta yang lain tutup mic sebab ada orang tak tutup mic tu yang suara ustazah. Ada bising. Okey. Saya pun tak nampak sini. Saya nampak nama Rosna, Noraini, Juma, Latifah. Yang lain saya tak nampak nama. Ada yang tak tutup mic sebab tu saya Okey, minta kawan-kawan yang dikasihi tolong tutup mic sebab kawan nak dengar dengan jelas. Tak jelas ke? Saya cakap jelas tak? Ustazah cakap jelas. Okey, tak apa. Tapi apa ni? Dah okey. Dah okey ya. Okey, alhamdulillah. Kalau tidak minta pihak pengurus menutupkan, dia orang boleh tutup. Okey. Okey, yang ketiga kita pergi kepada hukum izhar syafawi. Ya. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah mengeluarkan 3 hukum iaitu apa dia hukumnya? Kita ulang balik sebelum kita pergi izhar syafawi. Iaitu izhar pula, ikhfa. Okey.
kita pergi hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah akan mengeluarkan 3 hukum, iaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi dan idgham syafawi. Jadi kita akan pergi kepada izhar syafawi. Yang 2 tu sudah. Okey. Apakah yang diertikan dengan izhar syafawi? Dari segi istilah, izhar syafawi bererti menzahirkan sebutan mim sakinah dengan tanpa dengung. Okey. Ya, dia tak terangkan izhar apa, syafawi apa ya, sebab izhar tu sama juga keterangannya dengan nun mati dulu ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah mengeluarkan huruf izhar halqi, iqlab dan apa dia? Idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah dan ikhfa. Ya, ikhfa hakiki. Okey. Jadi itu. Jadi makna dia sama juga. Jadi di sini diterangkan dari segi istilah sahaja, ya. Kalau kata apakah erti izhar syafawi dan sebutkan daripada segi bahasa dan istilah. Kita kata dari segi bahasa ialah jelas, dari segi istilah ni dia. Dari segi istilah berarti menzahirkan sebutan mim sakinah dengan tanpa dengung. Ataupun menjelaskan sebutan mim mati. Ya, ataupun boleh menzahirkan atau menjelaskan sebutan mim sakinah atau mim mati beserta dengan dengung, ya. Tanpa dengung, minta maaf. Beserta dengan tak dengung. Tanpa dengung, ya. Izhar ni tanpa dengung. Okey. Huruf-hurufnya apa dia? Huruf-huruf izhar syafawi ada 26 kesemuanya, iaitu selain daripada huruf mim dan ba. Selain pada itu semuanya huruf izhar syafawi. Ya. Dan dia merangkum ni huruf-huruf izhar ikhfa tu sekali lah. Okey. Cara bacaannya, bagaimana kita nak baca? Cara bacaannya jelaslah. Ya. Dengan cara menzahirkan atau menjelaskan sebutan mim mati tanpa dengung apabila ia bertemu dengan 26 huruf di atas, dengan menahan udara dari naik ke pangkal hidung bagi mengelakkan keluarnya dengung. Kalau kita tak tahan, dia akan jadi dengung pula. Jadi ditahan, ya. Bagi memastikan tiada dengung pada sebutan mim, maka bibir hendaklah dibuka semula dengan cepat setelah ia dirapatkan. Itu dia. Izhar syafawi. Sebutan izhar syafawi hendaklah lebih diperhatikan pada huruf mim yang bertemu dengan huruf fa dan waw. Sebab kita selalu dengung ketika mim mati bertemu dengan fa dengan waw. Sebab dia macam, kita perasan dia macam nun mati dan tanwin. Padahal dia mim. Jadi mim mati bertemu dengan fa dengan waw, hati-hati ya. Bila kita jumpa kalimah itu, kita hati-hati kerana dia ialah hukumnya izhar syafawi, dibaca tidak dengung. Okey, alhamdulillah. Okey, contoh-contohnya seperti di dalam buku izhar syafawi yang ditemui dengan 1 dan 2 perkataan. Dalam 1 perkataan dan dalam 2 perkataan yang dicatatkan di dalam ini. Contoh, saya baca 2-3 aja. Kalau pertemuan mim mati bertemu dengan hamzah, apa jawab dia? Izhar syafawi. Az-zam'anu. Kalau kita wasal. Kalau kita wakaf, az-zam'an. Dia tak dengung. Zom tu tak dengung, ya. Jangan dengung. Apa tanda dia dengung? Apa tanda dia tidak dengung? Atas mim tu ada tanda mati. Nampak tak tanda mati? Macam bulat separuh. Itu tanda mati, ya. Zam'an. Dalam 2 perkataan, lakum anhara. Lakum anhara. Jangan kita buat lakum. Tak betul. Ya, lakum anhar. Anhara. Ya. Dan kalau jumpa ta, mim mati bertemu dengan ta. Tamtarun. Ya, jangan bunyi dengung. Tak dengung lah tu.
tamtarun. Ya. Kalau dua perkataan, antum tamtarun. An tu dengung lah sebab dia irfa'. Irfa' kaki, nun mati bertemu dengan ta, dengung. Mim mati bertemu dengan ta, tidak dengung. Dekat-dekat pula tu ya. Jadi antum tamtarun dan seterusnya ya. Nanti kita sebut seorang-seorang nak dengar ya. Okey. Saya baca dulu. Tanda-tandanya izhar syafawi bagi mim sakinah ini dapat dikenal dengan melihat mim sakinah yang mempunyai tanda sukun di atas mim itu. Seperti yang tadilah kita nampak kan. Tengok pada kalimahnya ada tak atas mim tu ada benda tak? Itu tandanya. Dan seterusnya apa sebab izhar? Sebab menzahirkan sebutan mim sakinah apabila bertemu dengan 26 huruf itu. 26 huruf hijaiyah itu ya. Kerana perbezaan makhraj huruf mim dengan huruf itu, tetapi bagi huruf waw yang bersamaan makhraj dengan mim dan huruf fa yang berhampiran makhraj dengan mim tetapi berlainan sifat dengannya, kerana itulah ia dilebihkan lagi izharnya ya. Jangan kita cuba nak mendengungkan. Kita tengok yang ada bertemu dengan waw, nanti tengok contoh yang bertemu dengan waw. Okey. Tengok waw ya. Tengok yang anak kecil tu waw tepi sekali waw. Saya bacakan kalimahnya. Wa ma amwalukum. Mim mati bertemu dengan waw. Waw je tengok. Dalam dua kalimah pula waw amwalukum wa auladukum. Ya tak ada dengung. Tak dengung ya. Jangan kita cuba amwalukum, jangan. Jangan ya, jangan harui. Ya itu tak betul ya. Kita rasa kalau non mati betul. Ya. Okey, alhamdulillah. Penamaannya. Hukum ini dinamakan izhar kerana huruf mim sakinah yang dizahirkan bacaannya. Maknanya mim sakinah itu dijelaskan bacaannya ya. Dinamakan syafawi pula kerana mim sakinah yang dizahirkan itu keluar daripada makhraj bibir. Oleh kerana tidak dapat dihadkan makhraj yang khusus bagi 26 huruf itu, maka tidak ditentukan izhar itu dengan mana-mana makhraj seperti izhar halqi pada hukum nun sakinah yang dapat ditentukan makhraj kerongkong padanya, maka di sini ditentukan makhraj mim sahaja iaitu bibir. Kerana 26 huruf tu macam-macam makhraj. Dari bibir pun ada, dari lidah pun ada ya. Dari mana lagi? Dari halki. Ada ke dari halki? Dari halki tak ada ya? Ada ke? Dah. Tengok. Sampai di sini berakhirlah perbahasan hukum nun sakinah dan di bawah ini disediakan latihan amali. Ini latihan amali. Ini boleh buatlah juga. Tak payah saya bagi soalan. Okey, alhamdulillah saya nak dengar seorang-seorang sebutkan contoh izhar. Sebutkan contoh mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah ya. Okey, sebutkan contoh mim mati bertemu dengan huruf-huruf izhar syafawi. Okey. Yang jadi izhar syafawi. Okey, Rosna dulu. Ambil huruf ha. Tadi Hamzah dengan Tau dah. Huruf ha. Ha pedas. Rosna, buka mute. Unmute. Buka. Okey, buka. Tutup balik pula. Buka. Okey, baca. Wa yamullah. Okey. Noraini Juso. Dua kalimah huruf ha juga. Tadi Rosna buat satu kalimah. Noni buat dua kalimah. Wa antum hurum. Wa antum hurum. Lagi sekali.
Wa antum hurum. Okey, alhamdulillah. Juma, huruf dal. Okey. Wa yumdidkum. Okey, alhamdulillah. Latifah, 2 kalimah huruf dal juga. Alaihim dairah. Okey, alhamdulillah. Siapa lagi tak nampak nama? Kat mana? Sekejap saya tengok nama. Partisipan tekan partisipan. Okey, ini setengah menekan lah ni. 13 orang. Okey. Alia. Okey, Alia. Huruf ra. 1 kalimah. Tamrahun. Okey, lepas Alia lepas. Juma dah. Alamak. Sini buat macam campur pula. Alamak. Ruhaidah Ustazah. Rohaida, nanti jap. Saya ni tak nampak lagi. Okey, Rohaida. Yang 2 kalimah Ustazah. Okey, yang 2 kalimah ra. Okey. Yashurlakum rabbukum. Okey, tak apa dengar ya. Okey, lepas Rohaida, Juma dah, Latifah dah. Ani Syafi. Ya saya Ustazah. Huruf Zai. Contoh huruf Zai, kalimah huruf Zai. Satu kalimah. kedua. Satu Satu, kalimah. Ramzah. Okey, alhamdulillah. Okey, lepas tu siapa? Siapa yang belum lagi? Nengok pun dah tunjuk. Dah tunjuk pun tak tahu mencari. Okey. Datin Putri. Huruf Zai ya. 2 kalimah. Ayyukum zadah. Okey, alhamdulillah. Siti Salbiah. Huruf Sin, 1 kalimah. Tumsun. Okey, alhamdulillah. Siapa lagi? Rosna dah kan? Awal-awal lagi. Siapa lagi? Nama tak panggil? Saya Ustazah. Okey. Rusin ya, 2 kalimah. Okey, 2 kalimah. Solatihim sahun. Okey, solatihim sahun. Jangan berdengung. Ada lagi tak yang belum panggil? Ada? Tak ada ya? Semua dah dapat dah? Nolia dah tadi kan? Nolia dah? Nolia dah baca ke belum? Baru tadi. Okey. Sin. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Hajim. Apa dia? Kita pergi kepada yang dengung pula. Yang dengung apa dia? Nak dengar yang Ikhfa Syafawi je. Idgham Syafawi dengan Ikhfa Syafawi. Idgham Syafawi satu je. Dua-dua pun satu Okey, kita tengok contoh bagi sebutan Ikhfa Syafawi. Siapa? Ikutlah nama-nama tadi. Rosnah dulu. Mim mati bertemu dengan ba. Terus. Ya. Tarmihim. Jumpa lah Ustazah. Ikhfa Syafawi. Ikhfa Syafawi. Ya, Ifah Safawi. Contoh Ikhfa Syafawi cuba sebut. Muka surat 82. 82. Buku tajwid. Tak saya. Dah tutup ke? Tak. Saya baru naik balik sekejap. Yang tarmihim ni Ya. Tarmihim bihijarat. Dengung. Ini dengung. Ikhfa Syafawi kena dengung. Oh. Betul tak ayat tu ke? Ayat tu jugalah kalimah itu. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Lagi sekali. Tarmihim bihijarah. Dia kena dengung ya. Ya. Kena dengung. Okey, Noraini Yusof, baca yang kedua tu. Wa'in Wa anihkum anihkum bainahum.
Okey, Ani lagi satu. Okey. Baca yang bawah tu Ustazah kan. Bawa baca. Falana'tiyannahum bijunudih. Okey, alhamdulillah. Juma dah ya? Belum. Okey. Yang Okey. bawah tu ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bizanbihim. Kena dengar ya. Latifah, ambil balik tarmihim. Tarmihim bihijarah. Okey. Datin. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Okey, alhamdulillah. Nolia? Nolia? Ya, baru buka mic. Banyak. Falana'tiyannahum bijunud. Okey. Okey, siapa lagi? Alia? Fadamdam alaihim rabbuhum bizambihim. Gitu ya. Siti? Tarmihim bihijaratin. Okey, alhamdulillah. Syuaibah tak ada ke? Syuaibah? Tak ada Ustazah dia. Oh, Dah, tak ada. Tak nampak dia masuk pun. Okey. Siapa lagi? Siapa lagi tak panggil? Ada yang belum baca? Saya saja Rohida. Rohaidah belum. Okey. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ni kalau yang dengar tu dengungkan ya. Yang tak dengar tak dengar. Kita dah kenal dah kan? Okey, alhamdulillah. Ada lagi? Belum baca? Okey, baca. Ani belum baca ke? Okey Ani. Okey. Wa ma hum bimu'minin. Okey, alhamdulillah. Semua dah kenal lah. Tapi jangan kita tak dengungkan ya, sebab dia ikhfa syafawi ni dengung. Ya, kita jaga-jaga pada kalimah itu kita dengungkan ya. Okey. Kalau dah faham okeylah, alhamdulillah. Yang idgham syafawi ni dia satu je ya, mim mati bertemu dengan mim. Kena dengung. Jadi senanglah mim mati bertemu mim, selalunya kita dengung. Contoh dia lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Jadi biasanya kita dengung, yang selalu kita dengung ikhfa, kita langgar ya. Jadi kita praktis betul-betul, insya-Allah kita akan dapat ni. Tengok ni, baca setiap ni huruf-huruf izhar ni banyak sangat ni. Jadi ini semua tanpa dengung. Bila kita berlatih di rumah tu bacanya tidak dengung lah. Wa yamhullah wa yumdidkum, macam tadilah yang dia buat tadi ya. Jadi insya-Allah kita akan kenal dengan hukum-hukum tajwid ni dengan lebih dekat lagi. Pandang je pada kalimah kita tahu dah nak baca dan kita tahu dah hukumnya ya. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau begitu kita pergi kepada bacaan ya. Last kali kita baca, pembuat dah buat dah ya. Nanti kita tengok jawapan dia lagi. Last kali muka surat 339. Hari ni 340 lah. Betul? Betul. Ayat 65. Betul Ustazah. Okey. Ya. Ayat 65. 340. Dah separuh dah lah kita ni. Quran dah. InsyaAllah kita datang. Okey. Okey, siapa nak baca dulu? Silakan.
Surat 340 ya. Apa nak baca dulu? Hari ni berapa bulan? 7 ke 6? 8? 8 ya? Alam tara anna Allah ni ya. Hmm. Alam tara anna Allah ya Ustaz. Ya, betul. Baca seorang separuh ya. Saya baca Ustaz. Baca. Sampai ayat 40. Auzubillahi. Sorry. 60. 60 apa? 69. Okey, baca. Sampai 69. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Siti ke Aliyah Sama lebih kurang 6. Nurlia. Okey, Nulia. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard. Boleh terus dah. Boleh. Wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Wa yumsiku samaa an taqa'a alal ardi illa bi isnih. Inna Allaha bin nasi laraufur rahim. Wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Innal insana lakafur. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuh. Wala yunazi'unnaka fil amr. Wad'u ila rabbik. Innaka la'ala hudam. Innaka la'ala hudam mustaqim. Lagi ya Ustaz? Lagi. Sampai 69. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fi takhtalifun. Okay, Alhamdulillah. Azim. Okey, seterusnya. Yang kedua. Saya baca boleh Ustazah? Boleh. Okey. Sambung. Minasyaitonirrajim. Dengar tak? Dengar. Okey. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum salah Ustazah. Betul eh? Ambil wa ma laisa lahum. Wa ma laysa lahum bihi Dengong mim mati bertemu dengan ba. Mim bertemu ba. Okey. Wa ma laysa lahum bihi wa ma liz-zalimina min nasir. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru. Alladzina kafarul munkar yakaduna yasquna billadzina yatluna alaihim ayatina. Qul afa unabbi'ukum bi syarrim
من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Okey, alhamdulillah. Lima baca Seterusnya, saja. ya baca. Boleh? Okey. Boleh. Jumaat ya? Ya, Jumaat. Okey, Jumaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Okey, alhamdulillah. Ada. Dah. Allahu azim. Okey, seterusnya. Alia sudah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah. Seterusnya. Baca saja. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Okey.
Okey, seterusnya. Ya Ustazah. Ya, okey. Noni ha. Okey Nani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insanu min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Fa kasawnal 'idhama lahma. Summa ansha'nahu khalfan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da zalika lamayatun. Ulang lagi sekali. Ulang lagi Noni. Mati bertemu dengan ba. Summa innakum ba'da zalika lamassitun. Okey. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Itu tak banyak. Ulang lagi. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Okey. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Alhamdulillah. Lagi seterusnya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh. Sekejap. Kak, kejap. Orang lain tutup mic. Ada orang tak tutup mic, dia bunyi. Wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu kasiratun wa minha ta'kulun. Wa syajaratan tahruju min turi syai'na. Anda mati bertemu dengan ta, dengar tak? Min turi. Wasyajar. Wasajaratan tahruju min turi syai'na atam butu biduhni wasib. Tak sampai Ustazah. Tak apa, berhenti yang sampai. Boleh berhenti kat mana Ustazah? Min tur ya? Boleh. Wasajar. Tak susah lah. Susah di situ. Wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bidduhn. Okey. Boleh. InsyaAllah. Wa syajaratan tahruju min turi syai'na atambutu biddahni wasib. Dhammah tu. Bidah bihduh. Min boleh Ustazah? Boleh. Min turi syai'na atam bitu. Pendek. Sai itu jangan syai. Sai. Sin ya.
Saina atambutu bidduh. Min turi syayna atambitu bidduhni wasibaghil lil akilin. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah tuqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsirah walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Okay, nanti. Next. Roidah dah. Okay, Raida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma hadza illa basyarum mislukum yuridu an yatafaddal alaikum walau sya'allahu la anzala malaikah ma sami'na bihadza fi abainal awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Qala rabbi surni bima kazzabun. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa'iza ja'a amruna wa faratun nur fasluk fiha min kullin zawjayn isnayn wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qawlu minhum wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mukrakun. Sadaqallah lazim. Alhamdulillah. Terus? Siti Sarah. Okay, Siti Sal. Siti Salvia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza stawaita anta wa man ma'aka wa 'alal wa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahi alladzi najjana minal qaumiz zalimin wa qur rabbi anzirni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. 'Inna 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 fi dzal
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله. Sampai. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه Setakat tiga. إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Siapa yang belum? Husna dah, Lima dah, Aliyah dah, Nulia dah. Latif Putri, Nurani, Latifah Majid, Rohaida, Siti Salbiah. Ada yang belum? Ustazah, saya belum ni. Ani yang Ustazah? Okey, Ani. Yalah, nama Ani tak ada. Okey, Ani. Tak ada. Kak Ana ayat berapa Ustazah? Ayat 34. Muka surat 344, ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in ata'tum basharum mislukum innakum idzal khasirun. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa izan annakum mukhrajun. Hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya tamutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Mari atas. Wa ma nahnu bimab'usin. In huwa illa rajulan iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Qala rabbin surni bima kazzabun. Qala amma qalilin yasbihunna nadimin. Fa'akhazhumus sayhatu bil haqqi waja'alnahum usa wa bu'dal lil qaumi zalimin. Ulang. Ani. Faja'alnahum ghusa'a. Maiwat. Dia tu kena ma'iwat ke Ustazah? Ya. Hamzah tu ma'iwat Hamzah 2 di atas tu. Hamzah ada baris 2 di atas. Maka nak berhentinya menjadi hukum ma'iwat. Ya?
saya ingatkan dia ada alif je. Tak ada. Tak ada alif pun di baris dua dia mat iwad Baris dua mat iwad kecuali pada tak marbutah. Tak marbutah tidak dibuat, tak ada diiwatkan. Dia dihazaf kerja. Saya keliru situ lah. Saya keliru sikit sebab saya biasa mat iwad dia ada alif. Ni tak ada alif. Tu saya tak buat. Saya tak buat. Hamzah dua di atas an pun kena juga. Ya, insyaAllah. Okay. Tu tak ada pengetahuan. Ulang balik. Faja'alna boleh? Boleh. Faja'alnahum usa'a wa bu'dal lil qaumiz zalimin. Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Okay, alhamdulillah. Okey, ada lagi yang belum baca? Siti Salbia dah baca. Ada 9 Ustazah. Okey. 8. Siapa yang belum? 9 semua. 9 orang. Semua dah baca? Dah, alhamdulillah. Alhamdulillah semua dah baca ya. Okey, alhamdulillah. Nanti saya nak tanya hukum sikit pada muka surat 344 ni. Lagi 5 minit, sempat je seorang satu je ya. Okey, okey, siapa mula tak kisahlah. Nuraini pun boleh ikut nama. Keluarkan hukum wa man ma'ak. Ayat atas sekali tu, ayat 28, muka surat 344. Semua buka 344. Saya soal di situ je. Siapa nak jawab? Nak ini jawab. Ma'al hunah. Apa dia? Idgham? Ma'al hunah. Okey, baca kena dengar ya. Okey, Juma jawab lepas ni. Alhamdulillah. Mim mati bertemu dengan dal. Juma? Alhamdulillah. Juma mute. Okey, Ustazah dah. Okey, jawab. Okey. Qulil hamdulillah tadi Ustazah. Ya. Apa hukumnya? Mim mati bertemu dengan dal. Izhar. Baru tadi belajar. Izhar Syafawi, bukan Izhar Syafawi. Okey, Izhar Syafawi. Izhar Syafawi ya, baca tak dengar. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Siapa lagi? Latifah. Okey, Latifah. Saya tengok nama kat sini. Okey, Latifah. Ayat 29. Wa qur rabbi anzilni. Okey, nun mati bertemu dengan zai. Ifa hakiki. Latifah, nun mati bukan Ifa. Nun mati. Tu nun mati. Rabbi anzilni. Nun mati bertemu dengan zai. Nun mati berjumpa dengan zai. Ifa apa? Ifa hakiki. Ifa hakiki. Alhamdulillah. Okey, siapa lagi? Siti Salbia. Munzalam mubarak. Okey, mubarakah. Okey. Munzal, nun mati bertemu dengan Zaid juga. Ni ya, Munza ni ya. Ya. Ifa hakiki. Ifa hakiki sama tadi dengan Latifah. Okey. Siapa lagi? Ani, okey Ani. Munzalam mubarakan wa anta khair. Okey. Tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim. Apa huruf yang bertanwin? Tanwin bertemu dengan waw Ustazah, dengan mim. Dengan mim. Munzalam mubarak. Lam tu, lam mubah tu. Okey. Idgham.
Ma'al. Idgham ma'al gunnah ya. Idgham ma'al gunnah. Okey. Siapa lagi? Itu Ani dah. Siapa yang belum? Datin Putri. Okey. Muzilin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Okey. Keluarkan hukum tanwinnya. Tanwin idgham dengan waw idgham ma'al Ma'al gunnah. Okey. Dan lagi siapa? Rusna. Rusna dah. Rusna belum ya? Okey Rusna. Ada tak Rusna? Siapa yang belum? Ruaidah dah. Okey Ruaidah. Min ba'dihim. Iklab Ustazah. Iklab. Okey. Siapa belum lagi? Ini yang nampak ni semudah. Yang tak nampak tu saya tak boleh sebut. Alia ada Alia. Alia belum ya? Qur'anan akharin. Tanwin bertemu Hamzah. Alia? Oh, saya tengok sini. Qur'anan mana Ifa pula? Tanwin bertemu dengan Hamzah. Izhar? Izhar? Izhar apa dia? Izhar halqi. Izhar halqi. Okey, siapa lagi? Nolia udah, Rosna udah, Juma udah. Juma dah ya? Aliyah udah. Latin Putri udah, Nuraini Jusuf udah, Latifah udah, Ruhaida udah, Siti Salbia udah, Ani Syafi udah. Semua dah lah. Kan? Betul semua. Alhamdulillah semuanya sudah. Jadi masa pun betul-betul tepat. Jadi insya-Allah saya akan kita tengok jawapan semalam. Sambil 5 minit ya. Beri pengertian ikhfa dari segi bahasa. Apa jawabnya? Apa jawab nombor 1? Sembunyi ya. Dari segi istilah apa dia? Membuat sebutan pertengahan antara sebutan izhar dan idgham. Okey. Okey betul. Nyatakan mengikut rangkai kata bagi huruf ikhfa. Jatuh izza saddaqa. Okey, alhamdulillah. Ikhfa mempunyai berapa tahap dan sebutkan? 3. Ada 3 tahap. Okey, sebutkan. Teratas, terendah dengan pertengahan. A'la, adna, al-wusta. Okey, alhamdulillah bagus. Kenapa ikhfa? Kenapa dinamakan ikhfa? Kenapa dinamakan ikhfa? Ya. Ada situ jawapan dia. Kenapa Dah jawab belum? Ikhfa pada macam mana? Bukan yang tadi. Nak pendekkan tu saja, nak pendekkan. Kenapa dinamakan? Pendek je. Kenapa dinamakan ikhfa? Kerana apa? Kerana ikhfa yang berlaku pada nun sakinah kita dah. Pada nun sakinah dan tanwin. Sebenarnya macam mana lah nak jawab? Kerana ikhfa yang berlaku pada nun sakinah dan tanwin di sini berlaku dengan sebenarnya berbanding dengan ikhfa majazi. Okey. Kerana tiada kaitan tiada kaitan yang berdekatan dengan nun mati dan huruf-huruf tersebut pada makhraj dan sifat, ya. Itulah sebabnya. Itu sebabnya dia tidak dibaca idgham dan tidak dibaca izhar. Dia baca ikhfa, ya. Okey. Tidak berkaitan. Tidak berkaitan. Okey. Alhamdulillah. Dan mesti yang berdekatan. Ya, jawab separuh tu pun betul dah. Betul dah. Ya. Apakah tanda nun sukun dan tanwin bagi hukum ikhfa? Nun sukun ada tanda tak? Ada tanda. Tak ada tanda. Tak ada tanda, okey. Tanwinnya?
Kahwin Dan tidak selari. Dan tidak Tidak selari. selari. Okey, bagus, sangat-sangat bagus. Ingatlah tu. Yang penting nak ingat. Ya. Okey. Dengung ifak punya dua cara sebutkan. Dengung pun dua cara. Dan tarkik. Macam mana cara dia? Macam mana? Apa? Tebal dan nipis lah. Satu tebal, satu nipis. Tafkhim dan tarqiq. Bila dia jadi tafkhim? Sini tak ada lah. Contoh. Saya soal yang di luar soalan pula. Bila dia jadi tafkhim, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sad, dad, ta, za, qaf. Bertemu dengan huruf isti'la. Senang cerita. Okey. Bertemu dengan huruf isti'la. Okey, bila dia jadi ringan, bila dia bertemu dengan huruf-huruf istifal. Dia tak adalah dengung dia tu ke dalam bunyinya ya. Tu dia. Beri satu contoh ikhfa dalam satu perkataan dan dua perkataan. Senang je lah. Contoh tu kena tulis kan. Ya. Contoh-contoh ikhfa. Buat masing-masing lah, tak apalah. Anjada ke, munzir, dan dua perkataan. Min zahabin. Udah gitu je lah ya. Okey. Alhamdulillah pandai. An amta ke? Ya. Okey. Anta, gitu. Anti, itu satu perkataan. Okey, alhamdulillah. Saya harap semuanya dah okey, hebat-hebat belaka dalam tajwid. InsyaAllah kita faham. Bila kita faham tajwid, kita baca Quran senang. Ya, mudah kita baca Quran. Sebab kita tahu yang ni ikhfa, yang ni izhar, yang ni idgham, yang ini iqlab. Jadi bacaan kita ikutlah kesesuaian hukum itu. Kalau hukum itu dengung, kita kena baca dengung. Hukum itu jelas, kita kena baca jelas. Jangan kita jelaskan yang dengung, kita dengungkan yang jelas. Itu menyalahi. Itu dah jatuh daripada hukum lahnul jali. Kita jaga tu. Ya. Muka surat 75 Ustazah, peringatan tentang tanwin bertemu hamzah wasal ni. 75. Okay. Peringatan tentang tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Okey. Itu jadi nil-nil tu lah, yang jadi nil kecil. Oh, kita tak bincang ke apa tu? Okey. Tak bincang ni. Okey, setiap tanwin, ya, setiap tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Kalau kita jumpa-jumpalah mana-mana kalimah, contohnya kalimah yang tercatat di dalam buku ini, kita kena baca seolah-olah ada nun. Memang ada nun pun, tapi nun tu tersirat, ya, bukan tersurat. Bila nun tu tersirat, apa yang saya maksudkan tersirat itu dalam tanwin, ya, tak kira tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, ada tersirat nun mati. Tanwin tu ya. Contohnya kita eja, kalau ini qauman, ya, tengok qauman. Ejaan man macam mana? M-A-N ataupun mim alif nun. Man, matilah. Ya. Man. Jadi nun tu dimatikan, man. Mesti mati nunnya. Nun di hujung mati. Bila mati, nak bertemu dengan Allah, di situ huruf Allah ya. Tak boleh nak baca, macam mana? Kena berhenti pula. Qauman Allah, tak boleh jadi gitu. Oleh kerana kita nak baca wasal, maka kita hidupkan nun mati tu. Yang ejanya min nun tu kita hidupkan. Jadi bacaan dia qaumanillah. Qaumanillah. Begitu juga ini. Okey. Begitu juga kalimah kedua. Birulamin. Nampak ya? Birulamin. Min dua di bawah min. Jadi kita huruf selepasnya ialah hamzah wasal. Kita tak boleh baca asmah ke ismah ke. Kalau kita nak mula kena baca usmuhu. Betul? Usmuhu. Tapi kita kena wakaf birulam. Itu nak mula usmuhu. Itu kalau kita baca dua kalimah. Macam mana kalau kita nak baca wasal? Nak baca wasal, kenalah kita
kita belajar tajwid lah. Kalau tak belajar tajwid ni tak tahu ni macam mana nak baca ya. Mesti kita baca birula min. Macam mana nak mula? Usmuhu pun kita tak tahu, ismuhu tak tahu. Ya. Itu kita tengok hamzah wasal, kita tengok pada huruf ketiga. Ya. Huruf ketiga baris depan kita baca us. Kalau nak mulakan baca ibtidak ya. Jadi kalau baris bawah kita baca apa? Baris bawah lah. Kalau baris atas? Kalau baris atas? Jadi ke bawah. Ke bawah juga. Bawah juga. Kenapa baris atas tak ada pula? Ada. Kalau mulanya alif lam. Alif lam mulanya kena baca atas. Yang lainnya kita ikut huruf ketiga. Tapi kalau alif lam, walaupun huruf ketiganya baris depan, baris bawah, baris atas, tetap kita baca mulakan dengan atas. Contohnya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baris ketiga dia baris depan. Kita tak baca lah ulham, tak ada. Kena baca alham. Jadi bila tanwin, kita jumpa je tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka kita kena baca seolah-olah ada nun di bawahnya. Jadi nil lah. Sementara kita belum ingat ni, kita buat nota lah. Bawah hamzah wasal tu kita buat nun kecil. Nun baris bawah. Walaupun tanwinnya baris atas atau tanwinnya baris hadapan, kalau baris dua di bawah tu kita maklumlah. Jadi mesti bacanya nil juga. Ya. Contohnya itulah birula minis muhu. Kalau itu qaumanillah, adunil mursalin. Itu dal dua di depan. Ya, dhammah tain. Jadi kena baca nil juga. Dunil mursalin. Huruf nun itu bukanlah satu yang ditambah, tetapi ia adalah nun sukun yang wujud pada setiap suara tanwin. Ya, bukan kita tambah-tambah nun tu, kenapa tak tambah yang lain-lain? Tidak. Ini berpandukan kepada ejaan pada huruf tanwin tu. Kerana tanwin adalah satu yang bernun, tanwin ni mesti ada nun ya, tersirat seperti saya kata tadi, tersirat nun di dalam tanwin. Pada lafaz seperti yang telah dibincangkan di awal bab ini, nun itu pula di baris kasrah, kerana membaris kasrah adalah cara yang dipilih berbanding dengan baris lain untuk membariskan dua sukun yang bertemu dalam satu ayat. Ya. Perkara ini akan dibincang dengan lebih luas dalam tajuk pertemuan dua sukun nanti, insya-Allah. Sampai di sini berakhirlah pembahasan. Ya, habislah nun sukun dan tanwin, dan disediakan gambar rajah di sebelah untuk kita menghayati dan menengok kembali dan fikir-fikirkan. Ni rajah ni, nun sakinah dan tanwin ni. Ya, tengok rupa-rupa tanwin macam mana. Kalau dulu kita tak belajar, kita nampak baris dua je tanwin. Kita tak nampak yang ada rupa 66, 99, 69 kita tak nampak kan? Kita tak perhatilah. Dan ada mim kecil pun kita tak kisah. Tapi bila kita belajar tajwid, kita kena perhati betul. Tanwin tu macam mana? Tanwin selari, tanwin tak selari, atau tanwin yang ada mim kecil, kita nampak. Bila kita belajar tajwid, kita nampak benda-benda tanwin itu adalah berbeza. Ya, ya, kalau dulu kita nampak baris dua tu tanwin lah. Kita tak tahu yang mana satu salari, yang mana satu tidak selari, dan yang mana satu tanwin yang akan mengeluarkan hukum iqlab. Ya, jadi rupanya bila kita perhati, barulah perasan, ya, kan? Betul tak? Betul tak macam tu? Sebelum kita belajar tajwid, kita nampak tanwin lagu mana? Nampak macam sama je kan? Ya, Ustazah, dulu tak faham. Ya. Bila kita dah belajar, ada beza rupanya. Baru kita tengok rapat-rapat. Sekarang kita tengok betul-betul. Yalah, ini selari, ini tak selari. Kalau nak puas hati lagi, takut kita baru-baru kenal ni, kita keliru, tandakan. Kita tulis itu. Yang selari macam mana? Yang selari ialah macam
69. Kalau yang tu 69. Itu selari ya. Itu tak selari ke selari? Tak selari. Tak selari. Tak Kita selari. tulis nota kita kat tepi. Tak selari. Jadi buat ingat. Ya. 69 tu jelas. 99 Selari. itu selari. Tulis selari. Ya. Sebab bahasa tajwid ni dia pakai selari tak selari. Kan nanti kalau kita pakai bahasa kita tak faham pula kan nak terang kat kawan-kawan, nak terang kat anak-anak kita, adik-adik kita. Jadi kalau yang ada mim kecil, hukumnya mesti iklab. Jadi memudahkan kita lah. Memudahkan kita nak ingat ya. Jadi tu Ustazah, ya. yang ini tak ada nama ya Ustazah? Yang mana? Yang kita belajar, yang inilah yang baru ni, yang apa ni, tanwin bertemu dengan hamzah wasal ni. Macam yang lain kan ada nama nun sakinah, ifak hakikilah. Nun aiwat. Yang iltiqat sakanain tu apa Ustazah? Sama. Ya. Iltiqat sakinain. Dia dua lah tu. Nun Ifak aiwat. sakinain. Tu nama dia lah ya. Ya. Baris dua lah tu sekitar. Okey. Huruf yang dua sama. Tak, maksud saya macam ni kan, macam yang Ustazah kata ni. Ya. Saya faham. Dia tak ada pula ada nama-nama tertentu khas ya. Nama tertentu dia tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Itu je. Bukan nun aiwat Ustazah kita panggil. Non aiwat. Bukan nun sokat itu nun. Tak karnai itu. Apa? Okey. Mana kita kalau kita nak beritahu orang nun sakinah jugalah ya. Tak, kita nak beritahu orang setiap tanwin bertemu dengan hamzah wasal kena baca nun dari baris bawah dia. Kena baca baris bawah. Dekat tu je lah. Okay, faham Ustazah. Okey, insya-Allah lama-lama fahamlah. Dia kadang-kadang dia tak dapat faham on the spot. Dia kena fikir Ustazah, banyak tak? Ya? Ustazah, banyak tak hamzah wasal dalam Quran? Banyak jugalah. Banyak juga. Saya pernah dapat nota tu, saya pernah lupa. Banyaklah senarai yang ada nun sakinah kecil. Ada memang ada pun. Memang ada senarai. Saya pun lupa dah berapa. Itulah nanti kalau jumpa saya pun dah terlupa juga. Jadi kalau jumpa nanti pernah bagi nota saya Ustazah. Orang bagi nota yang perkataan ada huruf. Saya pun ada tapi saya tak tahu yang mana satu bukunya. Jadi banyak ni nak cari pun takut tak sempat kan. Nanti kalau jumpa saya pun ada catat juga benda-benda tu. Tapi kalau jumpa nanti saya akan bagilah. Ya. Sebagai ingat. Untuk peringatan. Kita ingat kan. Tapi kita boleh ingat je. Biasanya letak dalam surah apa-apa kan Ustazah? Ya, kita letakkan surah sekali kan. Jadi itu satu kerja. Ini selalu kalau kelas lain saya buat macam itulah. Sebab kita ni tafakuh fiddin ni dia terhad masa dia kan, jadi kena jaga yang itulah. Okey, insya-Allah ya. Rendah gini. InsyaAllah. Kalau yang kelas lain tu saya ajar umum lah kan, umum. Kalau kadang-kadang tu tanya kalimah ini ada berapa dalam Quran, kan? Surah ini ada berapa dalam Quran, yang memulakan surah ini ada berapa dalam Quran. Kita tak sempat lah nak belajar tu. Masa lain boleh insya-Allah. Tak sampai lagi. Rendah lagi. Tak sampai lagi. InsyaAllah. Sebab kita kena fokus pada tajwid dan bacaan di sini kan. Jadi tak bolehlah kita globalkan ilmu ni. Ilmu Quran ni memang luas. Itu dalam Quran kata apa? Apa ni? Air laut jadi dakwatnya kering air laut. Ada lagi kering air laut, Allah tambah lagi laut, ada lagi ilmu Allah. Gitu. Jadi berkali-kali pun kering laut yang ada dalam dunia ni, tak habis lagi ilmu Allah ni. Tu dia. Jadi itulah dia. Sepanjang-panjangnya kita kena belajar je lah. Okay. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Belajar seumur hidup. Semua hidup. Selagi larat. Okey, alhamdulillah, insya-Allah sudah masa dah cukup. Okey,
Kalau dah sudah, kita tutup majlis dengan doa ya. Sama-sama kita berdoa insya-Allah. Siapa nak baca doa ni? Mana suara kuat dia? Rosna baca doa, Rosna. Ani pun boleh. Dua-dua Ani pun boleh. Tak ada. Siapa nak baca doa, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Okey, sambung. Waj'alhu lana silap. Baca je, betul. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina. وَعَلِّمْنَا مَنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kekurangan saya. Oleh itu saya minta ampun dan maaf. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.